Bunga raya, bunga cempaka, bunga dipetik cantik sekali. Alam sekitar, tanggungjawab bersama. Nescaya hidup aman harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Home Loan Genius ingin menyampaikan video pendek tentang I Love Nature. Pertama, kurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan dan gunakan beg kitar semula. Sebab plastik boleh mendorong ke arah pencemaran negara kita. Ikut kajian, pada tahun 2020, kita dah guna sebanyak 148,000 tan metrik pembungkusan plastik untuk makanan. Jadi, usaha-usaha permis kekal macam pasaraya besar, pasaraya sebeneka dengan mengenakan caj minimum 20 sen bagi setiap beg plastik yang diberikan kepada pelanggan pada hari yang tertentu amat wajar dijalankan. Tips berjimat membeli barangan keperluan harian untuk menjaga alam sekitar. Tips yang pertama, elakkan berbelanja untuk perkara yang tidak perlu. Tips yang kedua, rancang makanan harian. Tips yang terakhir, membeli barang yang boleh dikitas semula. Seperti membeli barangan yang diperbuat daripada kertas, plastik dan sebagainya. Kita hendaklah mengelakkan daripada membuang sisa minyak yang sudah digunakan ke dalam sinki. Ini akan menyebabkan longkang tersumbat dan juga akan membuat paip susah untuk berfungsi. Oleh itu, cara untuk membuang minyak yang sepatutnya adalah dengan menyudutkan minyak lalu menyimpannya ke dalam botol supaya dapat dihantar ke tempat pembuangan minyak. Kitas semula kertas. Kertas adalah salah satu bahan yang cukup banyak digunakan dan boleh dilihat hampir di mana-mana sahaja. Di dalam rumah, pejabat, sekolah, kedai, hotel dan di mana-mana sahaja pasti akan ada kertas atau produk yang diperbuat daripada kertas. Penggunaan yang banyak juga menyumbang kepada banyaknya bahan buangan daripada kertas. Walaupun sehelai kertas senipis 0.01 mm, tetapi apabila jumlahnya banyak, ia akan menjadi satu beban yang sangat berat. Pengumpulan kertas terbuang. Berikut adalah cara-cara terbaik untuk menguruskan kertas-kertas terpakai dan terbuang. Jadikan ia amalan sama ada anda di rumah atau di tempat kerja anda. Asingkan kertas mengikut kumpulan seperti berikut. 1. Majalah dan buku. 2. Surat khabar. 3. Kertas kajang. 4. Kadbord dan kotak. 5. Sampul surat dan penyata. Dijual di tempat pungutan dan pengumpulan barangan kita semula. Lihatlah, barang terbuang juga memberi pulangan buat anda. Walaupun nilainya mungkin kecil, tetapi sumbangan anda dalam memastikan ianya tidak terbuang begitu saja tidak ternilai harganya. Kertas mula air. Kesan kertas mula air dari sisa pembahan dan air laut telah berjaya mengatasi risiko komuniti tidak mempunyai bekalan air. Contohnya, di Singapura, mereka menghasilkan teknologi yang membolehkan air laut di kertas mula menjadi air minuman supaya bekalan air di Singapura mencukupi. Terdapat banyak cara-cara untuk menjaga fauna. Antaranya ialah dengan mengurangkan pemusnahan tempat habitat spesies-spesies haiwan berikut. Yang kedua ialah dengan mengurangkan pemburuan haram. Ini akan menyebabkan haiwan seperti harimau, singa, gajah, badak dan lain-lain pupus. Yang ketiga, kita perlulah menguatkan undang-undang tentang pemburuan haram dan pemusnahan hutan. Ini adalah tindakan untuk menjaga spesies haiwan berikut. Yang terakhir, kita juga boleh membina kempen mengenai flora dan fauna. Flora amat penting untuk alam sekitar kerana ianya memainkan peranan dalam mengekalkan alam semula jadi. Flora merupakan tempat perlindungan pelbagai fauna daripada angkara manusia atau sesama haiwan sendiri. Jadi amatlah penting untuk kita menjaga flora. Kita dapat menjaga flora dengan mengadakan lebih banyak hutan-hutan simpan di Taman Negara Pahang dan Taman Alam di Kuala Selangor untuk memelihara dan memelihara habitat semula jadi flora dan fauna. Selain itu, kita perlu melakukan usaha pelestarian hutan untuk menindak tegas para pencuri kayu. Akhirnya, kita perlulah menetapkan status flora dan fauna terutama yang terancam punah supaya tidak terjadi pemburuan terhadap mereka.
Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.